لا حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. شون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ونتوكل على الله. على الله توكل. Part 3 Perengganan atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Wa'lam anna al-khatir ma yaridu 'ala al-qalbi bi iradati rabbi. Ma yaridu 'ala al-qalbi bi iradati rabb wa huwa khamsatu aqsam. Khatirur rabbani wa huwa al-hajiz wal ilmu ladunni wa la yukhti'u abadan, wa khatirul malaki wa aqli wa nafsani wa syaitani wa rabbani yaridu min hadratir rububiyah wa min hadratir rahmaniyah wa min hadratil ilahiyah. Wal farqu bainaha anna ar-rabbani yaridu bil jalal wal rahmani bil jamal wal ilahi bil kamal. Wal awal yamhaku wa yafna, as-sani wa yasbitu wa yabqa, was salis yuslihu wa yahdi. Ketahui ilmu bahawasanya lintasan yang berlaku ke atas hati. Ini yang dipanggil apa? Cermat, detail ahlillah atau golongan arif billah, di mana dia memantau gerakan hati. Dan lintasan tu dia dah pantau dah, mana dia nak bawa. Bukan dia hanyut baru nak terik. Gerak kita di mana dia terlintas, dia dah kawal supaya dia jangan maknanya hanyut. Ketahui bahawa lintasan hati dia panggil khatir tu, yang berlaku atas hati. Ma yaridu, mana barang yang berlaku alal qalbi, di atas hati, bi iradatir rabbi, semua tu dengan iradah, kehendak Allah Ta'ala. Itu hakikat dia. Ianya mempunyai 5 bahagi, dibagikan 5 pecahan. Yang pertama dipanggil lintasan Rabbani, khatir Rabbaniyun, mana khatir yang dibangsakan kepada Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala antarkan kalbi insan tadi, khatir dia tersebut lintasan, yang mana membawa kepada pengenalan ketuhanan. Iaitu dipanggil Al-Hajiz wal ilmi laduni, dan ilmu laduni, ilmu terus dari Allah Ta'ala. Ianya tidak menyalahi kehendak Allah Ta'ala. Dia tidak menyalahi kehendak Tuhan selama-lama. Mana kehendak syariat dia tak bercanggah. Satu. Yang kedua, lintasan malaki, hatirun malakiyun, mana kurniaan malaikat, hakikat dari Tuhan, tapi Tuhan isnad, sandarkan pada malaikat. Ilham Rabbani, yang menjempakkan, nama dia mulhim. Malaikat itu mulhim nama dia. Yang ketiga, lintasan akli, akliyun, kemudian lintasan nafsaniyun, lintasan dimaksud pada nafsu. Rabbani, malaki, akli, nafsani, dan last sekali ialah syaitani.
Dia lintasan yang nak terjun dalam kalbi insan tu, tengok di belah mana tuan, apa warna dia. War-Rabbaniyu, yang dikatakan Rabbani, lintasan Rabbani itu datang dari hadrat rububiyah, daripada Allah SWT. Percikan nur tu yang jempakkan dari hadrat rahmaniyah dan dari hadrat ilahiyah. Apa perbezaan dia ni? Rabbaniyah, rahmaniyah, ilahiyah. Perbezaan antara dia bahawa lintasan Rabbani datang dalam rupa jalan, mana jalan jumpa keagungan. Dia terasa kalbi kita tu keagungan dia, kehebatan, sehingga menyebabkan kita ni kecut, takut betul dengan dia. Itu dipanggil lintasan dalam bentuk Rabbani. Dan lintasan dalam bentuk Rahmani datang dalam rupa jamal, keindahan, ya. Tuan cempak ke rasa kerinduan dengan dia, ya. Tu asyik dengan dia. Itu dipanggil dalam bentuk, maknanya keindahan Rahmani. Dan bentuk ilahi datang dan rupa kamal, kesempurnaan. Ia akan nampak makna sempurna, jalal wal jamal. Dan lintasan pertama itu berkurangan dan akhirnya hilang lenyap. Ya, lintasan yang pertama. Lintasan kedua sabit dan kekal. Lintasan yang pertama yamhaku wa yafna. Faham tu? Ya, lintasan pertama itu berkurangan dan akhirnya hilang lenyap. Apa yang lenyap? Lintasan tu lenyap? Bukan. Tu Rabbani dan hadrat rububiyah. Bila dia tajalli benda tu, menyebabkan terhapus dan fana. Itu maksudnya. Itu maksud lenyap, itu mana fana. Wa yafna. Yamhaku wa yafna. Bila datang aja lintasan ini, menyebabkan kalbi insan lenyap yang lain, terus menghadap kebesaran dan keagungan Allah. Itu maksudnya. Ya. Kadang kita zikirkan terasa tu hilang lain, dia je kebesaran dia, tu dia tu jumpa, ya. Yang kedua, lintasan yang datang dalam bentuk rahmani, iaitu yasbutu wa yabqa. Yasbutu, kedua ni sabit dan kekal. Apa maksud sabit dan kekal? Dia mengalami maqamil baqa, itu maksudnya. Ya, wa yabqa, mana yabqal qalbuhu billah, kekal hati dia dengan Allah Ta'ala. Itu lintasan yang kedua. Yasbutu, sabit, tetap. Yabqa, mana kekal. Tadi fana, yang ni kekal. Apa makna fana? Ru'yatullahi bila khalqin, kalbi dia menghadap Tuhan, hilang makhluk. Kalau baqa pula, ru'yatul khalqin billah, dia memandang makhluk ni semua terikat dengan Tuhan. Ya, tidak ada satu benda pun yang terlepas dari dia. Maka keterikatan tu dirasakan. Itu rahmani, warid untuk rahmani. Dan lintasan yang ketiga, membaiki dan memberi petunjuk, itu dipanggil hadrat, iaitulah kamal. Dia sempurna dan dia sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah SWT, ilham, mendapat maknanya faid, fuyudat, rimpahan dan sebagainya. Ketika itu dia maknanya dia dapat mengimbang dua keadaan setama, dan jamal wal jalal. Ada di antara apa? Proses perkembangan dalaman. Jadi maknanya apa? Besar benda ni, tak kecil. Ya, kalau tak dibicara, tak mengaji ilmu, dia tak tahu rugi. Maknanya dia tak kerti nak guna. Dia tak kerti mengambil manfaat hadiah Tuhan yang besar kepada dia. Iaitulah Tuhan boleh bukakan berbagai-bagai makna cara untuk mendekat. Tiba-tiba dia tak ambil perhatian, dia biar, dan dia tak ambil tahu apakah lintasan yang datang. Ya, kalau dia tahu, maknanya dia dapat mengambil istifadah, mengambil faedah yang besar daripada benda. Kemudian wal abdu yasta'iddu fil jalali bis sabr wa bil jamal bis syukri wa bil kamal bis sakinah wa salasatu lil arifin. Ini semua pakaian arif. Jalal, jamal, kamal. Wal khatir, dan khatir al malaki wal aqli, ini bagi siapa? Li ahlil mujahadah, bagi orang yang sedang naik mujahadah. Wan nafsu wan nafsani wasyaitani li ahlil ghaflah, dan warid syaitan
nafsu syaitan itu bagi orang yang duduk dalam kelalaian. Jadi kita tengok kat mana kita duduk ni. Kemudian wal hatir iza tamakkana sarah hamman. Hatir itu lintasan ni. Bila tamakun, dia tetap je, maka dia jadi dinamakan dia hammun. Ya, hamman makna hammun. Itu beza dia. Hatir, ajiz, hatir, hammun, azmun, niyatun. Dia bagi niat. Dia kalau dalam fiqah dia. Itu Imam apa? An-Nawawi sebut. Maratibul qasdi panggil. Maratib peringkat-peringkat. Wa iza tamakkana saniyan, dan apabila dalam makan hammun pula ditamakun, sarah azman, dinamakan dia azam. Wa yasiru yakubaila syar'i qasdan wa ma'al awwali wa ma'al awwalil fi'li dipanggil niyatan. Seorang hamba perlu bersiap sedia. Mana kita sentiasa kena berjaga-jaga. Kita berperang ni, tak habis melainkan mati. Dengan apa? Nafsu je. Dan seorang perlu berjaga-jaga. Hamba perlu bersiap sedia dengan lintasan jalal. Dengan apa siap? Sabrun, dengan sabar. Sebab jalal, dia akan menayangkan sifat kekerasan dia. Ya, balu, ujian macam-macam. Ada kena sabar. Ya Allah. Wafi jamal bisyukri, dan pada lintasan jamal yang elok, keindahan dia, kasih sayang dia, itu dengan banyak syukur. Kita dapat nikmat tu atau dia jamal, dapat kurniaan berbagai-bagai nikmat rezeki, bentuk dunia, lebih lagi bentuk akhirat, lebih tinggi lagi futuhat dengan Tuhan, itu semua dipanggil apa? Jamal, ya. Wajib kita syukur. Kalau datangkan ujian, sakit, ujian tu maksiat muka, itu dipanggil jalan. Dan pada lintasan kamal dengan sifat sakinah, mana ketenangan. Dia duduk dalam nafsul mutmainnah. Dia tetap, ya, dia tenang, dapat bala dengan nikmat pun serupa yang gini. Bakal bila tidak lagi dengan makhluk, dia dengan Tuhan. Dan ketiga-tiga lintasan ini, jalal, jamal, kamal, lintasan dengan sifat sakinah, ya, ketiga-tiga ini untuk para arifin. Itu merupakan pakaian arifin. Kalau kita tak masuk lagi, belum jadi orang arif lagi lah, ya, jadi ma'arif ni. Bukan arif, ma'arif ni. Jadi lintasan malaki pula, daripada malaikat, dibangsakan malaikat, dan akli, daripada akal, untuk ahli mujahadah. Mana macam kita sentiasa, orang yang mujahadah sentiasa dengan berlawan, berperang, nak membersihkan dia tadi, nak jejak makrifat, dia akan datang bentuk malaki. Banyak ilham-ilham malaki daripada ilham malaikat mulhim yang Tuhan wakil atau Tuhan letak melalui dia. Hakikat semua dari dia, daripada Ta'ala. Kemudian lintasan nafsani dan syaitani, itu untuk ahli ghaflah. Mana orang yang lalai, yang tidak mengingati Allah dalam kepala otak dia. Apa dia? Syaitan dengan nafsu. Bisikan syaitan, fikiran dia fikiran nafsu, pemandangan dia pemandangan syaitan, gerak jalan dia gerak nafsu dan syaitan, ya, tidur bangun dia makan minum, semua nafsu kontrol dia, ya, nafsu kontrol. Sebab apa? Sebab apa? Dia membuka medan untuk dua tu. Apa medan dia? Ghaflah, lalai. Orang yang membuka medan kelalaian, hati tak menghadap Tuhan, jaga ni datang dua nafsu syaitan pun dia tembak. Kita duduk seorang kan ada macam-macam kepala kita. Ya, kalau hati dia sentiasa hadir zikrullah, malaikat tempat ilham, pum, ya, adalah antarkan benda tu sajalah. Jadi tapak dia menjadi rebutan. Apa dia? Kalbi kita tu medan ni, dan kuat yang sini naik, lemah ni kan dia turun balik, turun naik, itulah. Sebab iman yazid wa yanqus, tu ahli sunnah wal jamaah. Mana iman tu boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Ziyadatul ibadah tadullu ala ziyadatil iman. Ya, bertambahnya ibadat itu menandakan bertambah iman. Ziyadatul iman tadullu ala ziyadatil ma'rifah. Bertambah iman, bertambah makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Walhasil apa maksud intan? Dia suruh kita pantau, ya, tiap-tiap nafas, pikul dalam matin nafasin, pantau benda tu.
Sebab kita sentiasa tu naik. Sebab dalam tiap-tiap nafas dia ada dua hukum. Apa hukum dia? Ittisal awil fi sal. Ittisal, hamba tu makin dekat, makin rapat. Infisal, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ya, dia rajin mengingati Allah sentiasa, maka makam ni lagi dekat. Makin hampir, kedudukan makin hebat, makin hebat. Dia lalai je pun kelam balik dan habis. Betul antara kesian kita dipancang kita 5 waktu kan? Belum bekerja apa panjang sab salat subuh, kan pergi kerja dah leka balik sab zuhur pula panjang, lepas zuhur leka balik sab asar balik, lepas asar ke maghrib, lepas maghrib nak tidur isyak. Tu panjang besar tu. Ni kata cabut dia habis lewat ni. Ya, kalau semayang tak ada habis cerita. Nakal macam mana orang pun kalau ada semayang tu, insyaAllah dia boleh take sedap sikit jadi. Kalau semayang tidak habis lah. Mayang tak ada, dah tercabut panjang apa lagi. Ya, super bukan super kebau lembu, super babi tunggal. Ya, kalau kebau lembu dia lagi boleh tarik tali lagi dan ni kalau dah habis pancabut macam babi pun. Habis dia sodok pokok orang, dia badal tanaman orang, habis lah ganas. Habis nafsu tidak dipancang, diganas. Habis dia gedah. Itu pancang besar tu. Dan Tuan sediakan pula secara sunat berbagai-bagai lagi ibadat sunat dan semayang sunat itu buat tu. Lagi kemas, bila kau pancang dada kita kemas dengan pagar ikat rapat lebih lagi cantik, lagi kukuh. Itu maksud dia. Buat ibadat mengkukuhkan keimanan seseorang. Ya, tu. Lintasan apabila meneguh dalam hati. Khatir kan? Iza tamakkana. Itu makna meneguh. Dia tamakun. Meneguh dalam kalbi, ia menjadi apa? Sarahamman. Dia jadi hamman. Hamman itu makna kemahuan. Tadi lintas. Lintas tengok. Pergi kedai kan tengok barang. Oh lawa ke? Sekejap lagi. Oh beli lah. Tu. Dia naik. Dia kendak. Tu. Apabila dia makin teguh, kendak makin kuat, maka dia panggil azam. Wah, ini memang kena ambil. Kejap lagi dia pulangkan duit. Dia nak bayar. Buat kaunter, buat dia barang. Itu kalau ibadat panggil niyatun. Ya, niat. Dia angkat, dia takbir, itu dia panggil niyatun. Dan sebelum melakukan perbuatan, dia menjadi qasad. Dan kita serta perbuatan, dia panggil niyatun. Pada mazhab Syafi'i, niat apa makna? Apa makna niat? Niat apa mana? Lupa. Jangan ada tua lupa. Ni semua lain penalti lupa. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasad satu serta dengan perbuatan. Tu dia panggil niat. Itu perbezaan takrif niat dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki Hambali, iradatul fi'lul khair. Nak buat dia benda tu dia panggil niat dah. Sebab tu dia orang semayang kat rumah dia niat. Kau dah niat dah kat rumah dia, kau dah niat. Bagi kita tu belum niat, itu panggil azmun, azam baru. Itu kategori ijtihad lah. Imam Syafi'i ijtihad dia bagi 5 tu. Kalau mazhab lain dia nak buat tu, nak tu dia kata niat dah. Sebab dia pergi semayang dia angkat takbir tu Allah Akbar. Dah niat tadi kat tangga dah niat dia. Kat kolah dah niat. Bagi kita tu belum, sebab belum iktiran. Segentak. Habis ada nas ke? Wah, dia cik nak tanda nas macam nan pandai no nas. Ni Pak Wahab ni geng. Ada nas, ada hadis. Kau baca hadis pun tak bagi, kau tak kerti bubuk. Hadis sahih Nabi paling terang. Hadis hijrah. Kan? Innamal a'malu binniyah. Sungguhnya amal tu binniyah. Sekarang ba, huruf be. Orang Melaka panggil be. Al-ba pada binniyah tu ada berapa makna? 2. Ya, makna huruf ba tu ada 2 makna, huruf ba tu ada 2 makna. Pertama, ba dengan makna dia panggil ba dengan makna musahabah. Kemudian ba dengan makna sababiyah. 3 mazhab dia pakai ba tu dengan makna sababiyah. Mazhab Syafi'i ba dengan makna musahabah. Makna sungguhnya sah niat berserta. Tu. Muqaran makna berserta dengan perbuatan. Kalau mazhab lain dia pakai sababiyah, ya, makan menjadi sebab bagi kau yang. Jadi makan tu sebab dengan sebab mana dulu? Sebab tu dulu. Jadi
Niat tu sebab bagi sah, maka niat dulu. Lepas tu dia niat kat rumah, kat jalan tu dan niat. Tu benda apa dipanggil? Ijtihadi. Benda ijtihad. Dia tarik kena tahu tentang ni. Kenapa lah mazhab ni gini? Sebab makna dia zanni. Faham ya? Lapas qat'i makna zanni. Ada dalam Quran. Dalam Quran makna zanni. Lapas qat'i. Aula mastumun nisa. Atau dia menyentuh perempuan. Kan? Batal semayang. Sentuh. Maka masu bahasa Arab, lapas tu qat'i. Dalam Quran. Tapi makna zanni, mana ada banyak makna. Masuk dengan makna bersentuh, tak ada lapik. Mazhab Syafi'i tersentuh. Kalau Maliki pula sentuh, dia ada syahwat. Ada pula jima, baru panggil sentuh situ. Tak jima tak batal puasa. Tak batal semayang. Pegang tak ada rasa apa, tak batal semayang. Sebab makna tu makna ada banyak makna. Jadi imam mazhab mengambil makna. Ya, tu sebab tuan guru saya satu last sekali yang dia mengaji 4 mazhab dengan dia dulu. Dia detail tentang ni. Sehingga kalau kita terperanjat, dia tanya dia, kalau orang ingkar Quran, orang ingkarkan Quran, apa hukum tuan guru? Dia tanya ingkar apa? Betul dia ingkar apa pula? Dia ingkar lapas ke ingkar makna? Jauh pergi kan. Ada lapas ijma' tak boleh ingkar, tapi makna ikhtilaf. Macam tadilah makna masuk ikhtilaf. Mana ada banyak makna. Mazhab ni ambil, jadi mazhab ni ambil. Dia kalau makna dan lapas tidak ikhtilaf, ijma' atau kena tolak, tapi terus. Ya, sebab tu kalau orang kata baca Fatihah wajib, kita kata tak wajib, apa jadi hukum? Tak jadi kafir, dia jadi Hanafi. Bapa qra'u ma tayassara minal Quran, baca apa yang mudah dari Quran. Mazhab Syafi'i yang mudah Fatihah, sebab dia pakai hadis tu. Ya, la salata liman lam yaqra' bi Fatihil kitab. Tidak sah sembahyang atau baca Fatihil kitab. Ya, dia orang pakai Quran, baca ayat yang mulia tu. Itu kerja para immal mazahib, imam mazhab. Sebab tu kita kena tahu mazhab. Ya, yang tak pakai mazhab tu orang gila kan. Tahu, wahabi gila tu. Ya, dia kan gila babi jadi babi gila. Habis tu. Tengok sini dia kupas sebenarnya. Masalah maratibul qasdi je. Pecah 45 tu. Yang niat bila sesak serentak. Sebab dia takrif Syafi'i kita, Imam Syafi'i, qasdu syai' muqtarinan iktiran. Qasad 100 serentak. Kita angkat takbir kan, Allahu Akbar. Ketika angkat sesak dia masuk. Sebab tu yang dia katakan, kalau orang tanya kita, ni PK nanya. Hukum PK nanya. Kalau orang tanya kita kenapa dalam sembahyang, rukun sembahyang dia kira niat dulu. Padahal nak kiam dulu tak? Kiam dulu. Kita pergi kan menghadap, berdiri dulu. Kenapa tak kira berdiri dulu? Kenapa dia kira niat? Dia banyak jawapan. Pertama, kita nak tanya dulu mana dulu. Kalau kata mana dulu, kita tanya. Berdiri yang kita berdiri, usalli itu kan, usalli. Boleh masuk niat kan? Itu berdiri itu kan rukun. Berdiri yang rukun ketika kita sebut lapas masuk semayang. Allah masuk. Berdiri itu boleh dipanggil rukun. Yang sebelum tu bukan rukun, kita masuk sembahyang. Satu. Kemudian diiktiran sekentar. Rukun perbuatan fi'li, li. Rukun qauli, apa? Takbir, itu ihram. Sekentar tak? Tak. Kemudian niat masuk, sekentar tak? Mana tertib? Rukun sembahyang ketiga berapa tertib? Mendahulukan yang dahulu, mengkemudiankan kemudian. Sekarang mula-mula dah sekentar. Nak jawab apa? Ya, dia kata tertib, dia kata pil aksar, pada kebanyakan, bukan semua tak. Kebanyakan macam kata kiam, rokok atau tertib, ya tidak tertib, sujud atau tertib, banyak tertib. Tapi ustaz sembahyang sebenarnya dia sekentak 3 sekali tu. Dia jalan sekali tu, takbir, qiyam, niat, sekentak sekali. Allahu akbar pun jalan sekali. Baik, kedua, kenapa dikira niat pula nombor 1? Dia letak dalam penulisan ulama semua niat nombor 1. Sebab dia panggil ruknun qawiyun. Rukun yang paling kuat ialah ni niat. Ni sebab mana kita kata dia kuat? Sebab dia tak boleh berubah. Kita sembahyang berdiri kena niat tak? Baring, duduk, semua ni niat. Kalau berdiri boleh berubah tak? Boleh. Orang tak mampu berdiri boleh duduk. Tu mana. Takbir, orang baru masuk Islam, dia tak boleh lapas Allah Akbar, dia boleh terjemah bahasa dia, sah. Mana rukun 2 ni boleh berubah.
boleh ubah. Yang niat tak boleh ubah. Dia bagi ke nak mati ke lagi di belakang, niat dia tak kena. Itu dia panggil wajhut tanasub, wajah kemunasabahan. Ulama letakkan niat tu pertama, ya, sebab dia rukun yang kuat, dia tak boleh tukar tu. Tak ada niat tak sah sembahyang kan. Sini dijadikan daripada niat hadis, hatir, hammun, dan azmun, bau niyatun, ya. Itu perpecahan dia. Dia pecah sebab apa tu? Kita nak tengok tu dia masuk ke mana tuan. Kalau peringkat dah kuat tu, tu dah bahaya tu. Dia berterlintas, dia buat maksiat, mak kita padam cepat. Jangan dia pergi sampai hammun, dia azam nak buat tu dah berat tu. Dah peringkat dia dosa. Ya, kalau sekadar lintasan tak ada lagi tu. Dia buat ibadat, tiba-tiba riak datang. Ya, hajiz, dia tak kira lagi tu. Ya. Riak, ujub, takabur, sab dilintas, sab kita padam cepat, istighfar. Ada tak lekat. Jangan sampai dah sedap-sedap kita pakai dia, dia jadi satu kesalahan. Sekadar lintasan tak boleh lagi, sebab kita tak pakai lagi. Itu sebenarnya hakikat Tuhan uji kita, sab dilintas ke benda tu. Itu kena pandai bersilat. Dah tak ada silap, dia nak silap mengaji tidak, tak tahu masuk. Kita dah tahu, tersap cepat istighfar tolak balik, ya. Kalau Sayyidina Syekh Pak Iz kita, dia kata kalau terlintas dia hatirkan sab maksiat, pancung dia dengan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lam hatin wa nafasin, sab kerat, niatkan nur di pantat, sab dia putus kan, ya. Tu ulama sufi jagalah macam-macam. Yang wahabi dengar dia kata bid'ah. Dia tak ada kerja lain bid'ah kan. Habis tu. Kemudian at-taqiyyu wa pinusatin, dalam salinan lain al-muttaqi. Sebab kitab ni asal bila dah lama kan, dia cetak-cetak tu kadang-kadang ada sikit berubah. Ya, tapi makna tak lagi antara taqi wal muttaqi, lebih kurang sama, nak bahas takwa tu. Cuma ada bukan penulisan dia bahas at-taqi, dan dia pula muttaqi tu je lah. Tu yang timbul wa pinusatin. Tuan tanya apa nuskhah pada satu salinan matan lain, tu maksudnya itu. At-taqi wa fil nuskhah al-muttaqi. Maka at-taqi atau muttaqi ni fil bidayah, pada permulaan dipanggil apa? Mujtahidun, orang yang ijtihad. Ya, tengah riadah mujahadah. Fi ibadatihi, ya, pada ibadah dia bisidqin wa ikhlasin, dengan sidik dan ikhlas, maka payah tadi biha ila tariq, ya, dapat hidayah kepada jalan tariq. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa bersungguh jalan kami tunjuk jalan. Wa qala ba'duhum man lam yakun fi bidayatihi sahibal mujahadah lam yajid min hazihi tariqah syammah. At-taqi, mana orang yang bertakwa, pada satu nusa dipanggil al-muttaqi. Jadi orang yang bertakwa ni pada permulaan perjalanan dia ialah apa? Orang yang berusaha bersungguh-sungguh. Itu sifat orang bertakwa sebenar, dia bersungguh-sungguh dalam semua urusan tanggungjawab dia dengan Allah Ta'ala. Dia zikir, sungguh dia sembahyang, sungguh dia buat kerja Islam, sungguh-sungguh. Tu dalam ibadat dia yang umum. Dengan sifat apa? Dia bersungguh, jujur. Dia mempersungguh menjaga supaya siddiq. Sebab siddiq dengan ikhlas, maka siddiq lebih tinggi tadi. Maka siddiq dengan ikhlas, siddiq lebih tinggi. Jujur dan ikhlas, maka ia mendapat petunjuk. Dengan sebab dia bersungguh dan ikhlas, siddiq hati dia, dia dapat maknanya petunjuk. Payah tadi dia dapat petunjuk biha, dengan dia tadi, dengan ijtihad tadi yang sungguh ikhlas, ila tariq, ya, dia dapat petunjuk dengan ibadat kepada jalan kepada Allah Ta'ala. Sebab kalau kita minta tolong sungguh-sungguh, pum dah dibuka, ya, dibuka satu-satu dibuka. Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat yang masyhur ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bermujahadah, mana yang berjihad bersungguh-sungguh, sama ada jihad zahir, berjuang untuk yang kita faham, atau jihad batin, berjuang membuang segala kekotoran dalaman, maka pasti kami memberi petunjuk. Ya, mana Tuhan jamin tu dia akan bertunjuk, dengan syarat kita bersungguh-sungguh. Jangan bersungguh sikit apa tu, itu bukan bersungguh panggil, ngati ayam panggil. Dia kena bersungguh-sungguh. Tu istiqamah tu lambang kesungguhan. Kalau dia tak istiqamah, mana dia tak sungguh. Kalau dia bersungguh, dia akan istiqamah.
baru dia akan dapat pembukaan daripada Ta'ala, kurniaan besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sebahagian arifin berkata, siapa yang tidak tergolong di kalangan ahli mujahadah, mana dalam diri dia, dia tahu sendiri dia tak ada kesungguhan dalam agama, buat semayang tak bersungguh. Kalau dia puasa tak bersungguh. Kalau dia belajar tak bersungguh. Kalau dia mengajar tak sungguh. Ibadat tu buat, kesungguhan dia punya enjin lagi dalam, suntikan dia. Mana benda tu ada tapi tak berapa, maka payah dapat. Dia bertani kan tak bertani, tapi tak bersungguh. Orang berbaja, dia buang sikit-sikit. Orang pergi buang rumput, dia tak buang, kan. Lama tabur baja, lalang lebih tinggi daripada padi, kan. So, asal aku punya sawah ni, kan, lalang lebih tinggi padi bawah pula. Dia tak sungguh. Bukan tak buat, tapi tak bersungguh. Dia bersungguh tu. Sebab tu istighal, isyarat pertama, kan, istighal, memberi tumpuan kesungguhan, sungguh-sungguh zahir dan batin dia. Baru tuan hadiahkan yang kedua, dapat kemanisan, dapat kemanisan kerinduan. Dapat rindu baru dibuka. Tu je cerita dia. Yang empat dia banyak sangat, tapi nak buat dengan sungguh lah. Tak sungguh tuan, sebab tuan kait ni wallazina jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Jihad ambil di kalimah tu, jahada yujahidu, dia bersungguh baru tuan buka. Siapa yang tidak tergolong di kalangan ahli mujahadah, ya, kita cek diri, aku ni bersungguh-sungguh tak buat ni, atau buat macam orang panggil lepas batuk tangga, kan, pasti tidak dapat mencium bauan dari jalan kami, ya. Jalan tarekat punya apa? Syammah. Dia tak akan dapat. Lam yajid min hazi tariqah asyammah. Syammah mana bau. Tu saya kata nak dapat bau tidak, kan? Ya, bau pun tak ada. Besar tu. Sebab dia tak bersungguh. Untuk mendapat syammah tariqah, kemanisan bau itu, dan terus dia mendapat, kena ada kesungguhan. Dan benda paling besar kali apa? Mohon pertolongan. Dan dia pergi bertolong, insya-Allah, ya. Rompak jadi wali. Tuan pernah rompak? Belum, kan? Peluang lagi luas. Ya, tapi jangan tak ambil peluang. Orang beri peluang, kita tak ambil peluang. Ya, peluang kita luas, kan? Banyak tuan bagi peluang, tapi kita tak nak ambil. Sebab apa? Dibodohkan oleh nafsu dah bodoh gitu. Artinya masalah dia. Habis. Dan satu lagi, wal muhib as-sadiq al-muttakilun ay mu'tamidun ala mahbubih li'annahu lamma dakhala hadratan mahbub, ya, ba'dal mujahadah wa ura minnatallahi alaihi paniyah ana amali wa wujudihi wattakalah ala rabbih ta'ala bal mujtahid waqif ma'a ibadi wa wujudi wal muhib faniyah anhuma sebab bistighraqihi bimahbubihi bahwa birrahati syuhudihi lahu. Allah. Wal muhib, sebab jalan kita muhabbah, tarikuna tarikul mahabbah. Jalan kami jalan membentuk kecintaan. Tak ada cinta tak ada jalan, tuan. Ya. Orang tak bercinta, mana dia nak pergi buat kerja laju? Dia tak minat. Kalau dia bercinta je ada pasal. Ya, lautan api ku seberang. Betul. Rupa Sungai Duyung tak dimenang. Jumpa Sungai Duyung kalah, mampu terus. Nak buat lautan api. Sebab bahasa orang bercinta tak boleh masuk dalam buku, dan bahasa dia tu bahasa lain macam. Dia kamus cinta dia panggil. Lautan api ku seberangi. Rupa apa anda dia. Ya. Jadi. Betul kata apa? Mandi tak basah, rupa lokos. Makan tak kenyang, rupa pokok dan sandaunya. Itu bahasa rendah ni. Bahasa orang cinta. Jadi pecinta yang sebenar. Siapa dia orang yang cinta sebenar? Ialah seorang yang bertawakal. Mana bila dia cinta dengan Tuhan, confirm dia serah dengan Tuhan. Sebab dia dah kenal. Dia takkan cinta orang lain, dia kenal. Tak kenal tak kasih. Bila dia kenal dia kasih. Bila dia kasih dia serah tak? Dia serah jiwa dan gaga-gaga kali. Jiwa dan gaga-gaga diserah kali. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Betul tak orang maut. Hanya nak bergantung kepada kekasih dia. Siapa? Allah Ta'ala. Berarti pada arif sentiasa bergantung dengan Tuhan dia. Ya? Dia tak percaya manusia ni. Kita percaya manusia banyak kena akal. Kan?
Dekat belah raya bukan main lagi. Lepas tu nganga dia akal. Confirm buah dia turun minyak. Dia nak pergi air dia akal kan. Kau percaya pada syaitan buat jin di malang. Semua kepala masuk air. Kerana tak kala dia memasuki hadrat kekasihnya tu, selepas melalui tempoh mujahadah, ya, dia usaha-usaha sampai betul-betul mahabbah dia kuat dan dia diperlihatkan kurnia Allah Ta'ala atas ni. Bila jalan betul-betul sanggup merentas, ya, belantara nak jumpa kekasih. Bila jumpa kekasih, pam, kekasih beri hadiah, hilang penat kan. Apa hadiah dia? Makrifat Tuhan buka dia kalbi dia, kurnia Tuhan habis. Pasti lenyap daripada memandang amalan dan kewujudan. Tanda hadiah dia dapat apa? Confirm fana. Kalau dia tak fana lagi tuan, jawab dia tak dapat lagi. Dia boleh masuk. Kalau dia masuk, confirm dia fana. Sebab orang bila bertemu kekasih je, dia perasan orang tak? Dia tak perasan. Dia syok orang kasih, orang ni tengok dia boleh perasan. Itu baru kasih dengan kekasih. Atas sikit lagi tengok macam mana Zulaiha dengan Yusuf. Tangan dia kerat, dia tak perasan. Macam mana nak tunjuk dengan Allah Ta'ala tu tak boleh nak banding lah. Itu makhluk dengan Tuhan lagi. Lepas tu bila dapat kasih dengan Tuhan, confirm dia takkan berpaling pada makhluk. Bila kalbi tak paling makhluk, confirm ibadat dia mesti bersih, cantik, ya. Dia kalau berpaling makhluk, ibadat dia kotor, mudah tariak, wujud, semua takabur, macam-macam, ya. Dia orang yang mujahadah terhenti bersama amalannya. Macam kita telah mujahadah kan, kita banyak menampak kita lagi. Dia rasa kita beramal, kita rasa kita hebat. Ada kan? Kalau tidak dah lama jadi banyak wali kat duyung ni kan? Kalau dah sampai bersepah wali wali nikah banyak. Kemudian pecinta pula, orang yang mencintai apa dia? Lenyap daripada kedua-duanya. Orang yang mencintai betul-betul dia syauq dengan Tuhan, akan hilang pandangan amal dan wujud dia. Tuan dia kedua-dua apa? Amal, satu lagi wujud. Confirm lenyap. Bila lenyap, bersedaplah ia dengan Tuhannya. Ketika itu dipanggil alam dia, bukan alam ni kan. Dia panggil alam malakut. Turun alam malakut dan tentu. Kalau begitu keadaan dia, malakut Jabarut dia naik. Ya, walaupun jasad kat kita je. Dia zikir sebelah kita, rohani ni buat lain kan. Dengan tenggelam tu, dia tenggelam istighraq li mahbubi. Dia tenggelam bersama dengan kekasihnya. Ya, di alam mana kan? Dalam lautan makrifah. Ya, bukan lautan pulau besar. Lautan makrifat maksudnya. Dengan tenggelam bersama kekasihnya, maka dia berada dalam halaman penyaksian kepada Allah Jalla minhu. Ya, dalam rahatus syuhud dengan Allah Ta'ala. Habis itu dapat tamat dari nikmat senikmat besar dalam dunia itulah bila dia tenggelam bersama, ya, mana kasihnya itulah tenggelam dalam makamil musyahadah dengan Ta'ala. Kunan wal arif wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Rabb. Ya, dua tirai. Ya, tirai dulu. Ada mendahulu itu. Coki. Ya. Ya.